Saya jumpa Dato' Osman bin Aziz. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Assalamualaikum Yang Berhormat Menteri. Soalan saya nombor 5. Ya, sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang bertanyakan langkah-langkah penyelidikan yang dibuat oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi mengatasi serangan penyakit terhadap padi, tanaman padi. Kementerian Pertanian dan Industri Astani dan Mardi agensinya telah melaksanakan pelbagai langkah, termasuklah penyelidikan bagi mengatasi serangan penyakit terhadap tanaman padi seperti berikut. Pertamanya, menggalakkan petani mengamalkan amalan pertanian baik. Apa dia amalan baik ni? Panjang lebar cerita. Jadi saya tak payah sebut. Mungkin saya boleh bagi apa nama ni, dia punya handbill, boleh Yang Berhormat baca ataupun siapa-siapa baca. Dia di sini. Amalan pertanian baik. Penyakit seperti perang, rudang dan karas dapat dikawal dengan sentiasa melaksanakan amalan pertanian baik. Kalau baca ni kan panjang lebar Jadi saya boleh bagi itulah. Tapi ringkasnya ialah melalui amalan ini, para petani akan didedahkan dengan pengurusan ladang baik, terutama dari segi pembajaan, sanitasi dan kebersihan ladang, peranan musuh semula jadi dalam mengawal perosak serta kepentingan penggunaan racun yang bersesuaian dan mesra alam supaya kejadian wabak penyakit dapat dicegah. Itu ringkasan dia. Keduanya, langkah yang diambil ialah melaksanakan sistem pengawasan dan ramalan perosak. Diawasi dan ramalan dibuat dengan mengkaji populasi penyakit dan perosak, sentiasa dipantau untuk mengesan sebarang serangan awal perosak yang melebihi tahap ambang ekonomi. Ambang ekonomi dalam bahasa Inggeris disebut economic threshold level. Ini pun very agak technical, tapi saya ada juga sini. Sini economic threshold level perosak tanaman padi. Kalau bena perang, threshold dia berapa? 10 setiap perdu padi. Kalau bena perang dewasa, 5 bagi setiap perdu padi. Panjang senarai dia. Jadi ini pun boleh kita edarkan untuk Yang Berhormat dan juga Yang Berhormat sebelah sana yang banyak kawasan padi. Jadi apabila didapati sesuatu point dia punya threshold, lidah pun keras sebut threshold, itu tahap lah. Kalau dia sudah sampai ke tahap dia yang tu, maka tindakan mesti diambil. Kalau di below, di bawah threshold, it's okay, no problem. Yang ketiga, menjalankan program latihan kepada petani dan juga pegawai di lapangan dalam aspek pengenalan dan pengurusan penyakit dan perosak tanaman padi demi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran petani dalam mengenal dan menguruskan penyakit dan perosak. Petani kita ni banyak yang masih lagi kekurangan dari segi ilmu dan pengetahuan berkenaan dengan macam mana nak menguruskan sawah. Sekarang ni bahaya satu, petani kita dah jadi landlord. Dia tak bertani dah, duduk rumah relax. Yang pergi bertani siapa? Orang Indon. Upah semua.
Jadi kita ajar dia pun tak tahu macam mana. Patut kita ajar orang Indon pula. Dia yang buat kerja tu. Tapi the spirit is, semangatnya lah kita nak latihan ini memungkinkan petani menjadi petani yang berilmu dan berpengetahuan dan boleh menguruskan sawah padi dia dengan cara yang baik, terutama sekali dalam mencegah penyakit dan perosak. Langkah seterusnya, variety padi ya. Pembangunan variety padi yang rentang penyakit. Ini istilah rentang ni pun nak faham juga apa dia. Rentang ini maksudnya dalam bahasa Inggeris disebut resistant, daya tahan lah kot. Maksudnya rentang penyakit, dia boleh tahan daripada penyakit. Macam manusia ni kita ada antibody. Antibody kita sekarang tak berkuat. Minum air pergi sikit pun, minum air sungai sikit pun. Tapi kita dulu kecil-kecil di kampung, air sungai ke, air pergi ke, air parit ke, apa bulan puasa, menyelam, sambil menyelam minum. Kan, siapa pun tak tahu. Sikit-sikit lah itu bagi yang sikit kan. Very technical pun boring juga ya. Jadi dia ada daya tahan. Variety seperti MR 219, MR 220, MR 232, MR 253, MR 263 dan MR 269. Ini hasil daripada kajian oleh Mardi, ya, oleh Kementerian Pertanian. Tetapi saya dipahamkan juga daya tahan setiap variety ni pun dia tak boleh selama-lamanya. Sampai satu peringkat mungkin 10 tahun dia punya daya tahan kurang. Pasal apa kurang? Rupanya musuh makhluk perosak ni dia pun kaji juga. Variety ni kuat sangat lawan dia. Dia pula cari jalan macam mana nak melemahkan daya tahan variety padi. Jadi itu sebabnya kadang-kadang lepas sesuatu variety diperkenalkan, mula-mula bagus, lama-lama dia menurun. Ini cakap orang kampung je lah ya. Parlimen ni pun banyak orang kampung, tapi belagak macam orang pekan. Apa nama tu, kawalan serangga perosak dan penyakit padi secara bersepadu. Ini apa yang disebut sebagai integrated pest management, integrated pest management atau ringkasnya IPM. Jadi kalau mengikut pengurusan secara bersepadu ni, dia kawalan-kawalan pertama sekali disebut Kultra, iaitu pengalaman dari segi menggunakan padi, variety jenis rentang, pengurusan air, pengurusan ikut jadual, ya. Jadi ini perlu diambil kira supaya jangan terus guna racun, guna chemical. Dia bukan boleh, dia berperingkat-peringkat. Lepas tu dia kawalan dari segi biologi, ini menggunakan musuh-musuh semula jadi yang boleh membantu. Burung ponggok umpamanya. Burung ponggok ni rupanya dia musuh semula jadi yang boleh tolong. Dia makan tikus. Satu rumah dia ada satu family. Mana jelutong ke? Mana yang bersuara? Dia pasal dia tak makan beras, dia tak minat. Bila cerita padi, beras dia tak minat. Dia mau cerita benda kapal terbang lah, itulah ini. Jadi apa nama ni, sekiranya sudah sampai satu peringkat yang memerlukan menggunakan kimia adalah last resort, iaitu kaedah. Tapi kimia tidak boleh digunakan sembarangan ataupun berlebihan. Dia akan menjadikan masalah kepada sawah padi. Itulah jawapan untuk peringkat pertama. Ya, Jerlun. Terima kasih Datuk Yang di-Ketua, Yang Menteri. Malaysia ada 673,000 hektar kawasan tanaman padi, melibatkan 172,000 pesawah, di mana 125,000 adalah daripada Semenanjung.
banyak negeri yang menanam padi, hasilnya lebih kurang 24 juta tan setahun, iaitu lebih kurang 70% SSL negara, dan kita masih mengimport 30% beras. Kerajaan mempunyai hasrat murni, iaitu nak mencapai 100% SSL pada 2020. Saya yakin ini realistik, sebab hari ini pun kalau di kawasan Mada kita dapat average 6.5 tan. Jadi new KPI kita adalah 7 tan. Jadi kalau 673,000 hektar ni kita dapat tingkatkan 1 hektar 1 tan kali pula 2 musim, maka insyaAllah SSL akan tercapai. Namun kita sedar bahawa industri tanaman padi ni very dynamic, dia susceptible kepada berbagai ancaman penyakit seperti yang Berhormat Menteri sebutkan tadi. Dan baru-baru ni, musim yang lalu, kita telah menghadapi penyakit yang cukup teruk, mengakibatkan hasil kita, tuaian kita turun, ada setengah lebih daripada 1 tan 1 hektar. Dan kalau diambil pun average 1 tan 1 hektar di kawasan Mada saja, mencecah 100,000 tan. Jadi kalau dikali di darat dengan harga padi saja, menjadikan 120 juta kesannya. Jadi saya setuju dengan Yang Berhormat Menteri kata kita kena guna GAP, rice check. Ini adalah alasan selalulah yang diberikan. Oh, petani tak dapat yield yang baik kerana tak ikut GAP, petani tak guna rice check dan sebagainya. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya melihat bahawa selain daripada kajian terhadap rintang penyakit, benih rintang penyakit, kita juga perlu mengolah kepada teknologi baru, mungkin dari segi seed coating dan sebagainya. Namun soalan saya adalah, adakah kita melihat bahawa pegawai-pegawai kita ni komputer turun ke bawah melihat dan membantu petani-petani? Sebab macam Mada, Kada semua ni adalah mewakili petani. Kita tidak ada pakar. Jadi bila masalah ini timbul, kita perlukan kepada sokongan ini. Apa pandangan Menteri? Terima kasih. Ya, Sudah Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Sebelum saya menjawab, saya nak ucap tahniah kepada Yang Berhormat sebagai pengurusi Mada yang dapat meningkatkan produktiviti hasil padi. Sejak ada pengurusi baru ni, nampak ada kemajuan lah. Dan sebagai menjawab soalan daripada Yang Berhormat, soalan tambahan, saya ingin menyatakan di sini Kementerian Pertanian dan agensi di bawahnya mempunyai kepakaran atau pakar-pakar yang hebat-hebat belaka, yang boleh mengkaji dan juga come up with macam-macam kajian membantu menyelesaikan masalah makhluk perosak dan penyakit ini dan membantu petani secara keseluruhan. Saya nak sebut di sini, kita ada pathologist, iaitu pakar penyakit, entomologist, pakar serangga, kita ada agronomist, pakar dalam badan tanam-tanaman. Ini semua logis-logis. Betul? Nematologist. Ini apa benda pula ni? Itu virologist, pakar dalam bidang virus-virus. Macam segambut ni, dia dah kena virus, hari-hari kena virus. Ya? Di mana mereka ni? Pasal dia salah pakai baju, gambut tak tumbuh. Tapi satu komplimen saya nak bagi kepada Yang Berhormat Segambut. There is one English saying, you know what? Grass does not grow on busy street. So that is a compliment. Ya, terima kasih. Pasal dia sibuk kepala dia, macam-macam, hari-hari, macam mana nak tumbuh. Jadi jabatan pertanian ada, di Mardi ada, di Mada ada, UPM pun ada, di UKM pun ada. Ya, 50 orang pakar-pakar ni. Selain daripada itu, kita juga ada ejen pengembangan di setiap kawasan, daerah dan mukim. Cumanya
rajin tak rajin lah, saya selalu tekankan di kawasan saya cek, dia orang buat jadual, dia melawat kawasan-kawasan pertanian tu. Sebab kadang-kadang banyak dia tak pergi duduk kedai kopi sembang politik tak habis-habis. Ya, Muhammad. Ya? Sikit-sikit lah. Jadi jadi kita sebagai pemimpin, wakil rakyat, tolong cek lah pegawai-pegawai ni supaya buat kerja, ya, ikut jadual. Dia melawat kawasan-kawasan, jadi bagi dengan itu dapat membantu petani-petani. Saya kira lagi satu, pusat penyelidikan khusus untuk padi Mardi, ya, di seberang Perai. Kita ada pusat penyelidikan padi di seberang Perai. Di situ ada 70 research officer, pegawai penyelidikan. Jadi maknanya dari segi kaki tangan, dari segi kepakaran, kita banyaklah. Cuma penggembelingan dia orang ni, itu urusan saya lah dengan bos saya. Tuan-tuan tolong bantulah sebagai wakil rakyat peringkat bawah. Terima kasih. Ya, Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Tuan Menteri yang datang daripada kampung tetapi bercakap orang putih pandai, jadi nampak macam orang bandar. Ya, soalan Saya tambahan. daripada kampung juga. Soalan tambahan saya, kita tahu bahawa masalah yang terbesar yang dihadapi oleh petani-petani di kampung ialah kerana mungkin kerana sikap mereka dalam pertanian ini, dan juga masalah politik. Dua benda lah saya tengok yang menjadi masalah besar yang menyebabkan masalah penyakit ni sentiasa datang dan berubah-ubah. Kita lihat di sana itu ada juga yang mana usaha yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi tentang usaha menanam padi secara organik, yang mana sedikit sebanyak boleh menjimatkan dan juga mengurangkan penyakit-penyakit. Saya ingin tahu apakah perancangan pihak kerajaan pusat untuk menggalakkan pertanian secara organik ini, dan bagaimanakah penerimaan petani-petani kita di bawah sana dengan usaha-usaha ini, dan adakah dengan banyaknya penyakit yang datang dan bermacam-macam sekarang ini sudah tidak menjadi sesuai untuk kita mengusahakan cara organik itu. Terima kasih. Ya, hari terakhir sesi soal jawab lisan, semuanya pertanyaannya panjang-panjang. Yang bertanya tak mengarahkan kepada pengurusi, yang jawab pun tidak mengarahkan kepada pengurusi. Ya, cara baru. Sila. Malam tadi Sebab nak panjang-panjang tu dia mukanya tidak menghadap pada pengurusi. dia ni waktu live telecast, Ya. muka kena menghadap kamera. Kalau ada pengurusi aja muka tak ada. Nah, Jadi tak nampak. Orang kampung nak tengok. Jadi pengurusi tak ada peluang lah masuk TV. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Bertua, dan terima kasih Yang Berhormat. Ya, betul, apa nama tu, perkembangan masa kini ialah bila orang suka kepada yang organik, ya, tetapi untuk tanaman organik ini, padi ke, sayur-sayuran dan sebagainya, dia punya kos tinggi, ya. Macam di Cameron Highland itu tanaman bukan padi lah, the cost is more, is higher. Orang putih sikit, orang kampung. Jadi bila kos dia tinggi, besok petani kena jual padi pada harga yang lebih tinggi dan beras tinggi. Jadi rakyat kita pula yang akan hadapi masalah. Jadi dengan sebab itu, kita tak boleh nak keluarkan hasil tanaman padi organik semuanya, ataupun dengan percentage yang lebih besar sehingga menjejaskan rakyat. Jadi kita buat sedikit demi sedikit mengikut keperluan rakyat yang mampu, macam apa nama ni, lembah pantai mampu, dia makan organik, kan pergi supermarket beli yang organik. Tapi orang kampung saya tak mampu pergi
supermarket, dia beli dekat pasar tani. Adalah organik, murah lagi. Itu jawapannya. Terima kasih.